Assalamualaikum dan juga salam sejahtera murid-murid. Jadi kita akan sambung, kita akan masuk bab baru hari ini iaitu bab 8. Okey. Cahaya dan juga optik, iaitu kita fokuslah apakah penggunaan cermin. Penggunaan cermin yang kita guna setiap hari. Di cahaya dan optik ni adalah bab baru, bab 8. Lepas ni kita akan ada satu lagi bab, lepas tu cikgu akan buat ulang kaji lah. Okey. So, cahaya dan optik. Chapter 8, kita akan belajar tentang penggunaan cermin. Apakah aplikasi-aplikasi, apakah kegunaan-kegunaan cermin yang kita ada sekarang. Okay. So, kita tengok penggunaan cermin. Kita akan belajar apakah jenis cermin yang kita guna setiap hari. Jadi, maksud cikgu sini, apakah jenis cermin yang kita guna setiap hari adalah macam bila kamu bangun pagi, okey, berus gigi contohnya, ataupun kamu sikat rambut sebelum pergi sekolah contohnya. Okey, so kalau kita tengok cermin setiap hari, okey, apakah cermin yang kita guna? Okey, cermin yang dekat dapur kah, dekat ruang tamu kah, dekat tandas kah, apakah cermin yang kita guna? Apakah cermin yang kita guna setiap hari untuk betulkan rambut kita contohnya, okey, untuk betulkan pakaian kita, rambut kita. Jadi apakah cermin yang kita guna? So cermin yang kita guna setiap hari, okey, contohnya macam lelaki ni sebelum dia pergi kerja, ataupun budak kecil ni, okey, bayi yang comel ni, apakah cermin yang mereka guna adalah cermin sata. Okey, cermin sata. So apakah cermin sata ni? So cermin sata ni adalah satu jenis cermin. Satu jenis cermin yang mengaplikasikan konsep pantulan. Sebab itulah kalau kita tengok setiap pagi, apa yang kita nampak dekat, apa yang bentuk kita punya rupa, bentuk badan kita akan terpantul. Okey, akan terpantul. Macam lelaki ni, okey, macam lelaki ni mengaplikasikan konsep pantulan. Macam lelaki ni kamu akan tengok, okey, apa yang dia nampak dekat sini adalah diri dia. Macam mana dia nampak adalah diguna konsep pantulan. Okay, dia guna konsep pantulan. So, maksudnya image dekat cermin ni akan terpantul masuk ke mata orang tersebut, masuk ke bahagian otak dan akan tunjukkan, oh, macam itulah rupa saya dekat depan cermin. So, dia guna konsep pantulan. Okay. Apa yang nampak dekat cermin ni pantul pergi mata kita, pergi otak kita, dan otak kita akan fikir, oh, macam itulah rupa saya di depan cermin. Sama lah juga dengan budak kecil yang ni. Okay, dia tengok dekat cermin, image tu akan terpantul dari cermin pergi ke mata dia. Bila dari cermin pergi ke mata dia, masuk ke otak, masuk otak tu akan cakap, oh, macam itulah rupa saya. Okay, macam itulah rupa saya depan cermin. So, apakah cermin tu? Cermin sata yang guna konsep pantulan. Okay, so cermin sata yang guna konsep pantulan ni, dia ada beberapa ciri, okey, yang kamu kena hafal. So, kadang-kadang mereka akan tanya dalam soalan objektif, kadang-kadang dia akan tanya juga dalam soalan subjektif. So, kalau dia bagi 2 markah, 2 lah ciri kamu kena bagi. Kalau dia bagi 3 markah, 3 lah ciri. Okey. Jadi, apakah ciri-ciri cermin sata ni? Adalah dia maya. Okey, nanti kita tengok satu persatu. Dia maya. Sama saiz dengan objek. So, kalau kamu tengok lelaki ni, okay, sama saiz dia. Okay, so maksudnya image ni sama saiz dengan lelaki ni. Maksudnya image budak kecil ni sama ketinggian dengan yang asal. Okay, sama saiz dengan objek. Kalau objek tu tinggi, tinggilah dekat cermin. Kalau orang tu rendah, rendahlah objek, rendahlah image tu dekat cermin. Okay, so songsang sisi. Nanti kita tengoklah apa tu songsang sisi dan juga tegak. Sebab itulah kalau kamu tengok image lelaki ni, dia adalah dalam tegak. Okay, dia tegak macam ni. Dia bukannya tiba-tiba rupa lelaki tu macam ni pula depan cermin. Tidak. Dia akan menegak. Okay, dia akan menegak. Sebab itulah kegunaan cermin sata ni kita boleh guna sebagai cermin kita setiap hari. Cuba ingat, kalau setiap hari kita tengok cermin, lepas tu bukannya rupa menegak macam ni, tapi rupa ke tepi. Jadi macam mana kita mahu tengok kita punya rupa asal. Okay? Tidak. Sebab itulah
yang dekat cermin sata adalah tegak. Okay, so jarak objek sama dengan jarak image. So maksudnya kalau kamu berdiri dekat sini, dia sama. Okay, dia sama jarak dengan image ni. Okay, jarak dia. So contohnya macam bayi ni. Bayi ni dia jarak dia dengan cermin ni adalah sama juga image tu dengan yang asal. Jadi itulah jarak objek sama dengan jarak image. Jadi kita tengoklah 1/1. Okay, so tadi kita dah belajar image tegak. Ni tegak. So apa yang dekat cermin tu, itulah rupa asal. Dia tegak. Okay, dia tegak. Dia bukannya tiba-tiba dekat cermin tu kamu akan nampak lilin tu dia terbalik macam tu. Tidak. Dia akan menegak. Okay, dia akan menegak macam image asal. Okay. Jadi kalau kamu tengok sini pula, jarak dan juga saiz. Okay, tengok saiz dia. Lelaki ni adalah ketinggian dia. Okay, ni adalah ketinggian dia. Sama juga dengan image tu. Dia orang sama tinggi. Okay, sama tinggi. Sama tinggi objek asal dengan image. Apa yang kamu nampak dekat cermin. Okay, sama juga dengan dia punya jarak. Okay, jarak kamu daripada, jarak kamu, okay, jarak kamu daripada cermin dengan diri kamu sama juga dengan image dengan cermin. Sama jarak. Okay, jarak sama, saiz pun adalah sama. Kalau kamu berdiri sini 5 cm, sini pun akan jadi 5 cm. Kalau kamu berdiri sini dalam 1 meter, sini pun akan jadi 1 meter. So jarak dia adalah sama. Okay, so kita akan tengok pula songsang sisi. Apakah songsang sisi? Songsang sisi ni maksudnya, kalau kita ada huruf B, okay, image kita akan begini. Sebab tu lah kalau kamu pernah tengok ambulance, kamu pernah tengok daripada hospital tu, van yang daripada hospital tu, ambulance, kamu akan nampak perkataan ambulance tu dia akan buat terbalik. Okay, dia akan buat terbalik. Kenapa? Sebab bila orang yang memandu, kan dia akan ada cermin. Okay, dia akan ada cermin dekat atas tu, sini dia punya steering. Okay, sini adalah steering kita. Sini kita ada cermin kan, cermin yang boleh tengok belakang tu. Okay, so cermin tengok belakang tu dia akan songsang sisi. So, dia akan nampak ambulance, tapi dekat kereta dia akan terbalik. Dia start dengan E and dia akhir dengan A. Okay, ambulance. Dia buat terbalik sebab bila kita tengok dekat cermin, nanti perkataan dia akan menjadi terbalik. Okay, so, paling senang contoh kalau cikgu ada cermin sini, cikgu letak satu cardboard lah. Letak satu cardboard, dia tulis saya. Okay, saya contoh. Tapi dekat cermin kamu akan nampak yes. Macam tu dia jadi terbalik, dia songsang sisi. Sebab tu lah kalau orang buat ambulance, kalau orang buat bomba, tulisan dekat kereta tu dia akan buat terbalik. Supaya bila orang tengok, orang yang memandu tu dia orang tengok cermin belakang, dia akan jadi terbalik. Okay, dia akan jadi terbalik dan kamu akan nampaklah ambulance. So ni adalah maya. Maya ni maksudnya kita akan nampak objek betul-betul. Okay, objek betul-betul kita. Bukannya akan ada bayang-bayang benda lain ke, ada warna-warna lain ke, tidak. Dia adalah image maya kita. Memang betul-betul kita punya image yang sebenar. Okay, so inilah kita punya cermin sata. So contohnya ni kita punya cermin sata kan. Ni adalah dia punya konsep pantulan. Okay, dia punya konsep pantulan. Ini adalah kita punya cermin sata. So dia akan memantul. Okay, dia memantul. Sebab itulah tadi masa dekat slide yang pertama, cermin sata adalah menggunakan konsep pantulan. Okay, so maksudnya bila ada image, dia akan pergi ke cermin dan dia akan memantul. Okay, sebab itulah sini kita akan nampaklah kita punya image. Okay, kita nampak kita punya image. So dia adalah menggunakan pantulan. Okay, dia menggunakan pantulan. Jadi apakah aplikasi cermin sata? Maksudnya apakah yang kegunaan cermin sata ni sebenarnya? Okay, so apakah kegunaan cermin sata ni? Contohnya macam cermin pandang belakang. Okay, so contohnya orang yang memandu,
diorang akan ada cermin dekat belakang lah. Diorang ada cermin dekat depan yang boleh tengok di belakang. Okay, untuk melihat kenderaan di belakang. Contohnya macam ibu kamu. Okay, macam ibu kamu dia ingin reverse contohnya, dia ingin ke belakang. So dia akan tengok cermin pandang belakang. Okay, untuk tengok kalau ada orang yang melintas kah, kalau ada kereta kah, kalau ada basikal kah, contoh. Jadi dia akan guna cermin pandang belakang. So cermin pandang belakang tu dia guna konsep pantulan cahaya. So apa yang ada dekat cermin ni adalah image-image yang terpantul. Okay, apa yang ada di belakang kamu akan terpantul pergi cermin. So kamu boleh nampak. Contohnya ada pakcik dekat belakang berjalan. So dekat cermin tu kamu akan nampak pakcik tu melintas. Diguna konsep pantulan. Okay, kamu boleh tengok cermin belakang. Jadi ni kita tengok adalah cermin kembung. Cermin kembung ni adalah yang kita tengok dekat jalan raya. Okay, kita tengok dekat jalan raya. Ni selekor jalan raya ataupun dalam kedai. So benda ni kita boleh tengok. Okay, kita boleh tengok secara menyeluruh lah. Sebab dia kembung. Okay, sebab dia kembung. Dia curve macam ni. So dia kembung. Sebab dia kembung tu lah kita boleh tengok secara lebih luas lagi. So kita boleh tengok dekat kawasan yang orang lain yang kadang-kadang kita tidak boleh nampak, kita boleh tengok guna cermin kembung. Okay, contohnya selekor-selekor jalan raya, kalau tiada cermin tu takut-takut kalau boleh terlanggar kan. Jadi sebab itulah dia ada cermin kembung kadang-kadang dekat selekor jalan raya. So kita ada juga ni cermin pergigian. Okay, kalau kamu pergi jumpa dentist, dia akan ada cermin kecil tu kan. Cermin kecil tu adalah untuk dia tengok kalau sini ada lubang kah, sini yang perlu ditampal kah, sini ada gigi yang rosak kah, dia boleh tengok dekat bawah gigi kamu. Okay, dia boleh tengok dekat bawah gigi kamu sebab tengok ni gigi kamu dan sini dia akan terpantul dekat cermin itu. Okay, akan terpantul dekat cermin itu. So cermin pergigian diguna untuk memeriksa gigi. Diguna aplikasi pantulan cahaya. Okay, cermin sata kita. Lagi, cermin sata lagi selain itu digunakan di rumah untuk menghasilkan perspektif ruang bilik yang lebih besar. So contohnya kalau bilik ni kecil, okay, bilik ni kecil dia sebenarnya. Tapi bila dia letak cermin dekat sini, so dia akan terpantul. Dia akan terpantul image, pantul sana, pantul sini, pantul sana. So kamu akan nampak bilik tu adalah sedikit lebih besar. Banding kalau cikgu buka cermin ni. Okay, kalau cikgu buka cermin ni, kamu akan nampaklah bilik tu sedikit kecil. Okay, tapi kalau cikgu macam ni, letak cermin ni, dia nampak besar. Sebab dia pantulkan image-image dalam bilik tu. So dia nampak macam bilik tu sedikit besar. So kadang-kadang itulah, kadang-kadang kalau dekat spa ataupun dekat gym ataupun dekat macam dance studio, diorang selalunya akan ada cermin tu, okay, supaya nampak orang sambil bersenam contoh, dan juga dia akan besarkan bilik tersebutlah nampak lebih besar. Okay, so selain tu juga ni kedai barang kemas menggunakan cermin sata. So maksudnya dia akan pantulkan lah. Contohnya dia pakai gelang ni, dia pakai rantai ni akan terpantul pergi mata dia, and then image dia akan pergi ke otak, and then kamu akan nampak lah, oh cantik pula rantai ini. Okay, so sama juga dengan lelaki yang pergi gym ni. Okay, so dia akan ada cermin. Okay, so dia boleh tengok diri dia dan juga bilik tu akan kelihatan lebih besar. Okay, sama juga dengan orang yang menggunting rambut. Okay, menggunting rambut. So, mereka akan nampak lebih banyak perspektif. So, maksudnya bila ada cermin banyak dekat depan ni, so dia akan nampaklah beberapa sisi-sisi rambut orang tersebut. Okay, dan yang ni cermin sata pada barang kosmetik. Okay, so maksudnya untuk memudahkan orang tepuk-tepuk bedak tu dekat muka kan, so ada cermin dekat sini boleh nampak. Tidak perlu lagi pergi cermin besar, kamu hanya perlu tengok dekat cermin dekat barang kosmetik sahaja. Okay, so ni tadi cikgu saya cakapkan cermin kembung kamu boleh guna dekat selekor jalan ataupun di dalam kedai. Okay, so boleh tengoklah. Contohnya orang dekat cashier pun boleh tengok image dekat gambar ni
dekat cermin ni. Orang dari cashier pun boleh tengok kalau ada orang mencuri. Okay? Jadi yang kedua terakhir, cermin SATA ni kegunaan dia adalah periskop. So periskop ni macam kita punya submarine. Okay, so contohnya ni kita punya submarine. So selalunya submarine kan dia macam ada teropong dekat atas kan. So teropong dekat atas tu adalah kita punya periskop. Okay, kita punya periskop. Seharusnya submarine lah, kapal selam. Okay, kapal selam dia orang guna periskop. So kamu letak cermin dekat sini. So yang dekat sini tu kan ada cermin and juga lagi satu cermin. So dia akan terpantul dan pergi kamu punya mata. Sebab itulah kalau kamu pernah tengok macam kartun ke apa, kadang-kadang dekat submarine ni kamu akan nampaklah ada orang tu dia akan melihat. So contohnya sini ada orang, kapten ke, dia akan melihat. Okay, dia akan melihat apa yang ada dekat luar. Okay, dia akan melihat apa yang ada di atas. Kalau macam ada kapal ke, terlanggar ke, ada ikan-ikan ke. So image tu, cara dia jalan image tu, cara dia masuk ke atas ke mata orang tersebut adalah daripada ni kita akan letak satu cermin SATA. Okay, so dia terpantul, letak lagi satu lagi cermin SATA dan dia akan terpantul dekat mata kapten tersebut. Okay, so satu sini terpantul dan masuk ke mata orang tersebut, ke otak dan dia boleh nampak. Okay, dia boleh nampak apakah image yang berada di luar. Okay, so macam inilah contohnya pokok. Pergi cermin SATA nombor 1, cermin SATA nombor 2 pergi ke mata, nanti akan masuk ke otak dan baru kita akan lihatlah, oh sebenarnya situ ada satu pokok. Okay, so tu adalah kegunaan cermin SATA. Kena hafal ni, kadang-kadang dia masuk dekat soalan subjektif 3 markah. Okay, so image dia adalah objek, terpantul pergi cermin SATA 1, cermin SATA 2 dan pergi ke mata. So bila mata dia masuk ke otak akan interpretasi dan dia akan nampaklah, oh dekat depan tu ada satu pokok contoh. So tu adalah kegunaan periskop. Okay, kegunaan periskop yang menggunakan cermin SATA. 2 cermin SATA. So yang terakhir, adalah kaleidoskop. So kaleidoskop ni soalnya budak-budak kecil main. Dulu juga masa kecil pernah ada main. Jadi ada juga orang dewasa yang main sebenarnya. Okay, so kaleidoskop ni dia sebenarnya adalah sangat-sangat cantik. Okay, so macam mana benda ni berlaku adalah kita akan ada satu image dekat sini. Okay, kita akan ada satu image dekat sini dan kita letak cermin. Kita letak cermin sini, kita akan letak lagi cermin sini dan kita akan letak lagi satu cermin. So dia dua cermin sebenarnya. Okay, satu cermin sini, satu lagi cermin sini. So samalah. Jadi kita akan nampaklah banyak sangat gambar-gambar. Banyak sangat gambar-gambar, banyak sangat corak-corak. Sebab semua corak-corak yang ni dia akan terpantul banyak. Terpantul. So dia nampak macam banyak, tapi sebenarnya ada satu sahaja gambar dekat bawah ni. Cermin ada 2, so dia terpantullah macam banyak. Contohnya macam orang ni, dia letak shilling. Okay, dia ada satu je shilling. Dia ada satu sahaja shilling, tapi dia letak 2 cermin dekat sini. Okay, so satu sahaja shilling, kamu nampak dekat sini ada 3 shilling. Okay, padahal dia cuma ada satu saja shilling yang betul, tapi disebabkan oleh cermin ni, dia nampak macam dia ada lagi 3 shilling. So kita nampak sini ada 4 shilling, padahal yang betul hanya satu sahaja shilling. So itulah aplikasi cermin SATA kaleidoskop. So maksudnya kita akan nampaklah banyak sangat corak-corak yang cantik disebabkan oleh pantulan. Pantul. Macam ni contohnya ada satu sahaja corak, okay? Satu sahaja bunga. Tapi disebabkan oleh cermin. Lepas tu cermin lagi dekat sini. So cermin. So kamu akan nampaklah banyak sangat corak-corak yang terpantul. Padahal ada satu sahaja gambar yang nyata. Okay, so sampai itu sahaja untuk video ni.
Seperti biasa, kalau kamu ada apa-apa soalan, okey, kamu boleh tanya cikgu.